Boleh tak saya makan protein dengan banyak? Adakah ia akan menyebabkan kesihatan saya ni jadi teruk ke tak? Kena cari sikit maklumat lah. Hai semua! Selamat datang ke Sihat Bersama Lin. Nama saya Vivian. Saya merupakan seorang pakar pemakanan. Dalam video ini, saya akan membincangkan dengan semua sama ada kita boleh makan protein secara berlebihan ataupun tidak. Apakah itu protein? Protein merupakan salah satu makronutrisi yang sangat penting dalam pertumbuhan dan maintenance dalam badan kita. Protein berfungsi untuk membina struktur sel dalam badan kita seperti otot, jantung, tulang, okay? Dan juga akan membina enzim, hormon ataupun antibody untuk badan kita. Protein juga akan memperbaiki tisu-tisu yang sudah rosak. Contohnya, anda terluka ataupun menjalani pembedahan. Di sana kita ada luka yang terbuka. Jadi, makan protein dapat membantu luka anda untuk pulih semula. Protein ni senang je nak dapat. Okay, kita boleh dapat daripada sumber haiwan seperti daging, ayam, kambing ataupun telur, okay? Ataupun kita boleh dapat daripada sumber tumbuh-tumbuhan seperti soy ataupun kacang. Ke kacang pun ada juga yang tinggi protein. Dalam seharian, berapa banyakkah protein yang perlu anda ambil? Apakah protein requirement untuk kita yang sihat dalam satu hari? Protein requirement ialah 0.8 gram of protein per kg weight. Maksudnya dia akan depends kepada berat badan anda. Contohnya berat badan anda ialah 50 kg. Okay? Kita akan darab dengan 0.8 gram of protein. Jadi kita akan dapat 40 gram of protein. Itulah adalah requirement of protein untuk anda dalam satu hari. Of course, keperluan protein ni akan berubah mengikut tujuan kita. Contohnya kalau kita adalah untuk atlet, contohnya macam atlet negara kita, Aaron Sawyer ataupun Lee Vujia, okay, mereka adalah atlet negara, mereka perlukan protein requirement yang lebih tinggi. Ataupun kalau kita jatuh sakit, okay, kita perlu protein yang lebih tinggi seperti macam kita jalani pembedahan. Ataupun kalau kita adalah untuk bodybuilder macam The Rock, Arnold Schwarzenegger, mereka perlu protein yang lebih tinggi sebab mereka nak build muscles. Untuk kita yang tak ada tujuan nak jadi bodybuilder, kita perlu hanya makan 0.8 gram of protein per kg. Protein ni kita boleh mengukur dengan menggunakan tapak tangan kita untuk makan makanan utama seperti breakfast, lunch dengan dinner. Bagi perempuan, setiap kali kita makan makanan utama, kita perlu makan satu tapak tangan of sumber protein. Contoh daripada ikan ke, ayam ke, daging ke, kuantitinya adalah satu tapak tangan. Okay? Untuk lelaki, kuantitinya adalah 1.5 ataupun 2 tapak tangan. Panduan ini adalah untuk orang yang sihat saja. Kalau anda ada masalah hati, liver ataupun buah pinggang, tolong jangan ikut panduan ini. Ini bukan untuk anda. Okey, sekarang kita nak tahu apakah masalah yang akan timbul sekiranya kita ambil protein yang tinggi ataupun berlebihan dalam jangka masa yang panjang. Di sini saya ada 3 keburukan nak share dengan anda semua sekiranya kita mengamalkan diet protein tinggi dalam jangka masa yang panjang. Yang pertama, dia akan memberi impak terhadap tulang kita. Sebab pengamalan diet tinggi protein ini dia akan menyebabkan penyingkiran kalsium secara berlebihan, iaitu sebanyak 50% kalsium akan dikumpulkan melalui air kencing. 50% banyak tu. Pengurangan kalsium dalam tulang kita akan menyebabkan kehilangan kepadatan tulang dalam badan kita. Dan kita akan mengalami satu keadaan namanya tulang rapuh ataupun osteoporosis. Dan ini akan mengakibatkan tulang-tulang kita tu rapuh dan mudah patah. Yang kedua, diet tinggi protein ini akan memberi impak terhadap buah pinggang dan juga hati kita. Selain daripada memberi impak terhadap tulang kita, ia juga akan meningkatkan risiko pembentukan batu karang dalam buah pinggang kita. Kenapa? Sebab kedua-dua buah organ ini dia perlu bekerja keras dan lebih masa untuk menyingkirkan kelebihan keton dan juga protein dalam badan kita.
Dan sekiranya lebihan protein ini tidak disingkirkan daripada badan kita, ia akan menyebabkan berlakunya dehidrasi dan ada juga yang akan menukar menjadi keburukan yang ketiga. Pengamalan diet tinggi protein ini akan memberi impak terhadap keseluruhan kesihatan kita. Mengapa? Sebab pengambilan protein yang keterlaluan, terutamanya daripada sumber haiwan, akan menggalakkan kenaikan aras lemak tepu dalam darah yang akhirnya akan meningkatkan risiko penyakit jantung, kanser dan juga stroke. Jangan risau, video ini bukan dihasilkan untuk menakutkan anda, tapi hanya saya nak share dengan anda semua apakah risiko yang akan dialami sekiranya kita mengamalkan diet tinggi protein ini dalam jangka masa yang panjang. Pengambilan diet tinggi protein ini memang dibolehkan, tapi hanya untuk dalam jangka masa pendek sahaja, 3 hingga 6 bulan. Akhirnya, saya akan sarankan semua untuk mengamalkan diet yang seimbang melalui konsep suku-suku separuh, suku daripada sumber karbohidrat, suku daripada sumber protein dan separuh daripada buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi, sampai di sini sahaja perkongsian saya dalam video ini. Sekiranya anda suka, enjoy dan mendapat ilmu daripada video ini, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share kepada kawan-kawan dan family anda. Jika anda ada soalan ataupun rasa ada topik yang nak saya bincangkan dalam next video, anda juga boleh komen dekat bawah. Jadi terima kasih atas masa semua. Saya akan jumpa anda next video. Bye! 50 darab dengan 0.8, jadi anda akan dapat 50 darab 0.8, jadi akan dapat 40 gram. Oh my god. Pengamalan diet tinggi protein ini akan memberi impak terhadap keseluruhan badan kita. Keseluruhan kesihatan badan kita.